20 kan? Kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar. Yang lain-lain setakat ni dengar suara Ustazah. Kalau dengar buat thumb up macam ni. Okay, good. Okay, baik. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan kelas, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas sirah, kita akan baca selawat selawat insya-Allah. Baca di rumah masing-masing. Ustazah nak tengok ni, mesti bergerak mulut Okay, 1 2 3. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sekali lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Baik, itu selawat. Kemudian yang kedua, selawat pembuka rezeki. Yang ingat baca dengan Ustazah, yang tak ingat kena ingat semula rakaman di YouTube sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wassallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya dan curahkanlah kesejahteraan keluarga. Okey, alhamdulillah. Jadi pada petang ni insya-Allah kita akan bersempena dengan Maulud Nabi, iaitu sempena kelahiran, mengingati semula kelahiran kekasih yang agung iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung subjek sirah kita pada hari ini berkaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi semua orang dah bersedia dengan buku kan? Dah bersedia ke belum? Dah bersedia ke belum? Dah kan? Okay, bagus. Dah. Okey, baik. Ustazah dengar suara tu. Okey, pada hari ini bersedia pada buka muka buku teks muka surat 56.
Surat 56 dah Sedia dengan pensel? Baik, sebelum Ustazah mulakan kelas hari ini, untuk hari ini kita akan fokus kepada beberapa perkara. Yang pertama, kita akan perkara pertama yang kita akan dapat pada pembelajaran hari ini ialah perpindahan umat Islam ke negeri Habsyah kali pertama. Yang kedua, pemulauan terhadap keluarga Bani Hashim. Dan yang ketiga, insya-Allah perpindahan umat Islam ke Habsyah kali kedua. Apa benda ni Ustazah? Banyak je tajuk ni. Belajar pasal apa ni hari ni? Okey, sebelum Ustazah mulakan, Ustazah bagi tahu ketiga-tiga perkara ni, Ustazah akan ulang kaji balik apa yang kita dah belajar, kaitan dia kesinambungan, perkaitan antara tajuk yang Ustazah nak sampaikan hari ini dengan topik yang lepas yang kita dah belajar yang sebelum ni kan. Baik, pada topik yang sebelum ni, kalau awak masih ingat lagi, awak semua masih ingat. Cikgu tutup. Cikgu tutup mic. Cikgu tutup mic. Ya adalah. Memang cikgu semua orang. Cikgu suruh tutup. Okey, baik. Kecuali kalau Ustazah minta buka nanti baru buka mengganggu suara di belakang. Baik, tapi kalau awak seorang je dalam bilik, tak bunyi bising kat belakang tak apa, tak ada masalah. Baik, jadi untuk hari ni Ustazah nak ulang kaji balik pelajaran yang lepas, yang mana kalau awak ingat Ustazah ada cerita tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah ada dua cara. Satu, yang pertama, Nabi berdakwah secara sulit. Yang kedua, secara sulit ataupun secara rahsia. Yang kedua, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Ingat lagi tak peristiwa di mana Nabi berdakwah secara terang-terangan, yang mana Nabi berada di atas Bukit Safa? Ingat. Bagus. Ingat. Dan waktu tu siapa yang telah menemplak Nabi? Siapa yang mengejek Nabi waktu Nabi tengah sampaikan dakwah waktu tu? Ya, Abu Lahab. Bagus. Ingat lagi. Baguslah. Anak tahun 2 ni. Abu Lahab kan. Jadi apabila Nabi mula berdakwah secara terang-terangan, maknanya waktu tu semua masyarakat Arab Quraisy terutama yang berada di Mekah ni dah tahu Nabi membawa satu ajaran yang baru. Maksud Ustazah ajaran yang baru ni sebab yang seperti kita tahu sebelum ini, masyarakat Arab Jahiliyah pada suatu ketika dahulu menyembah berhala. Jadi bila Nabi bawa agama Islam, mereka anggap apa yang Nabi bawa ini adalah agama yang baru. Maka mereka mula menolak. Waktu kali pertama Nabi sampaikan di Bukit Safa, bapa saudara Nabi yang pada dulunya sangat mencintai Nabi iaitu Abu Lahab, dia telah mencerca Nabi, dia telah menempelak Nabi. Dia kata, apa yang kamu mengarut ni wahai Muhammad? Ni Ustazah nak ulang balik lah tentang peristiwa yang atau pelajaran yang sebelum ni kita belajar. Betul kan? Ingat tak? Harapnya ingat lah. Ingat. Jadi sampai kan setelah Nabi, walaupun Nabi dah sampaikan kepada orang Quraisy, kita nak cerita tentang penintangan orang Quraisy. Jadi apabila mereka Nabi mula menyampaikan dakwah, maka mereka cuba nak menghentikan usaha dakwah Nabi menyampaikan Islam. Antaranya orang kafir Quraisy bertemu dengan bapa saudara Nabi Abu Talib. Apa yang mereka katakan pada Abu Talib? Mereka cakap apa pada Abu Talib? Siapa ingat lagi? Siapa ingat? Nabi cakap apa pada Abu Talib? Dia minta Abu Talib supaya Adik, cakap Adik. Hentikan dakwah. Ya, hentikan dakwah Islam. Cakap ke anak saudara kamu Muhammad tu supaya hentikan dakwah Islam. Dan ingat lagi tak? Ustazah ada cerita. Ingat lagi. Hentikan dakwah Islam. Antaranya dia suruh buat apa? Apa orang kafir buat pada Nabi? Kali pertama. Kali pertama, orang kafir Quraisy minta supaya Abu Talib nasihatkan Nabi supaya Nabi berhenti sampaikan dakwah. Dan kali kedua, orang kafir Quraisy jumpa dengan Abu Talib, dia bagi amaran. Kata, kalaulah Muhammad tu tak hentikan dakwah Islam, maka kami sendiri yang akan menghalanginya. Kami sendiri akan berbuat sesuatu kepada Muhammad itu. Itu kata orang kafir. Dan sebabkan bimbang tentang keselamatan Nabi, maka Abu Talib pun nasihatkan Nabi supaya berhenti daripada menyampaikan dakwah Islam.
Islam. Tetapi Nabi menolak permintaan bapa saudaranya. Nabi cakap apa? Walaupun, ingat lagi tak? Walaupun matahari di kanan kananku, walaupun Bulan di bulan tangan kiriku, diriku, tidak tidak akan aku sekali aku sekali-kali meninggalkan meninggalkan solat. meninggalkan solat tu awak lah. Nabi tak ada cakap meninggalkan solat. Nabi cakap tidak akan aku sekali-kali meninggalkan Allah dan menjadikan kebenaran itu di atas aku akan mati kerana Allah Ta'ala. Maknanya Nabi tidak akan sekali-kali menghentikan dakwah Islam tu sendirilah. Maknanya Nabi tetap bertegas untuk menyampaikan dakwah Islam. Sehinggalah pertemuan kali ketiga, mereka minta supaya Abu Talib serahkan Nabi kepada orang kafir Quraisy, tapi ditolak oleh Abu Talib. Maka bila mereka gunakan menasihati Nabi tak berjaya, mereka cuba menggunakan kekerasan tak berjaya, maka mereka membuat penawaran pula pada Nabi. Mereka dah menggunakan kekerasan. Antaranya ingat lagi tak, Ustazah ada cerita mereka kesatkan hati Nabi ketika Nabi solat, mereka letak perut unta di atas apa? Nabi. Di atas tengkuk Nabi. Bagus tadi ingat. Di atas tengkuk Nabi. Mereka fitnah Nabi dengan macam-macam. Mereka ejek Nabi. Mereka memperolok-olokkan Nabi. Walaupun begitu, Nabi tidak pernah gentar. Nabi tidak pernah takut tentang ancaman orang kafir Quraisy. Akhirnya bila kekerasan tak berjaya, orang Quraisy tak berjaya menggunakan kekerasan, maka mereka membuat tawaran pula kepada Nabi. Mereka membuat tawaran yang mana mereka tawarkan. Antaranya mereka tawarkan apa pada Nabi? Mereka tawarkan harta yang banyak. Nabi terima tak? Nabi tak terima. Mereka tawarkan pangkat, wahai Rasulullah, kamu nak kami jadikan raja. Tapi dengan syarat hentikan dakwah Islam. Mereka tawarkan perempuan-perempuan yang cantik. Sehingga kan akhirnya Nabi kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu dan aku dengan agamaku. Maka Nabi tolak semua permintaan dan juga tawaran orang kafir Quraisy. Maka bila orang kafir Quraisy rasa mereka ni tak berjaya untuk menghentikan dakwah Nabi ni, dah guna kekerasan Nabi tak layan, menggunakan tawaran-tawaran pun Nabi tak layan. Kan? Jadi mereka buat apa? Mereka seksa orang Islam. Orang yang memeluk Islam pada ketika itu. Jadi antara orang yang diseksa, siapa nama dia? Siapa ingat lagi? Yang diletakkan batu besar di atas badan dia. Dijemur di tengah padang kering. Ya, siapa? Iman Shah. Nabi. Bilal bin Rabah, betul. Orang kita sikit Okey, bagus Khairin. Tak apa Iman Shah, nanti boleh cuba lagi Antaranya ialah keluarga Ammar bin Yasir sehingga kan mereka telah mati syahid. Sumayyah dan juga Khubbab bin Al-Arad. Yang ni yang Ustazah berhenti sehingga Khubbab bin Al-Arad tu, yang mana Khubbab bin Al-Arad ni diseksa dengan diikat pada sebatang tiang dan juga dinyalakan sekeliling badan pada Khubbab bin Al-Arad ni. Kemudian besi panas itu digosok-gosok pada belakang Khubbab bin Al-Arad. Nak ceritanya umat Islam pada zaman dahulu telah disiksa, telah ditindas dengan teruk oleh orang kafir Quraisy, tapi disebabkan akidah, disebabkan kecintaan yang kuat pada Allah dan Rasulnya, mereka tidak sekali-kali berpaling daripada agama Islam. Agak-agak kalau orang cakap kat awak keluar daripada agama Islam, orang ugut awak ataupun orang menawarkan awak dengan sesuatu benda untuk awak keluar daripada agama Islam, awak nak tak? Nak. Nak sebab apa? Tak nak. InsyaAllah Ustazah doakan mudah-mudahan kita semua dalam Islam insyaAllah. Baik, jadi Ustazah nak teruskan lagi. Setelah Nabi berjumpa, dikecam, telah teruk diseksa, orang Islam telah teruk diseksa. Akhirnya Nabi kata kita tak boleh berdiam diri berada di kota Mekah. Kalau kita masih berada di kota Mekah ini, orang Islam masih berada di kota Mekah, maka umat Islam akan terus diseksa, ditindas. Bila diseksa maka akan makin berkuranglah. Orang Islam akan diancam dengan teruk lagi lah. Jadi waktu tu Nabi perintahkan supaya orang Islam yang memeluk Islam pada ketika itu supaya berpindah ke negeri Habsyah buat kali yang pertama. Itu kalau kita tahu masuk hijrah berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain.
Dan juga maksud kata lain hijrah ni daripada suatu keadaan yang tak baik kepada keadaan yang baik. Sebab waktu ketika itu keadaan yang tak baik, orang Islam yang berada di Mekah ni, mereka telah disiksa dengan teruk dan sebagainya dan mereka hendaklah berpindah ke satu tempat yang lebih baik. Baik, boleh tengok pada muka surat 56. Okey, tengok Awak tengok pada baris yang terakhir sekali, yang atas peta tu, kan ada peta. Atas peta ni, awak tolong gariskan pada bulan Rejab tahun ke-5 kerasulan bersamaan 615. Bulan Rejab tahun ke-5 kerasulan bersamaan dengan 615 Masihi. Tolong gariskan, kalau ada highlighter boleh guna highlighter. Muka surat 56. Kat mana cikgu? Yang atas peta ni. Atas peta ni, yang bawah sekali. Dah. Dah pada bulan Rejab Dah. tahun ke-5 kerasulan bersamaan dengan 615. Tak dari bulan Rajab tu sampai yang terakhir cikgu. Ya, betul Masya, betul. Jadi, sudah kembali semula di samping awak tengah ni, tengah tanda-tanda tu. Itulah hijrah pertama umat Islam setelah ditindas oleh orang kafir Quraisy pada bulan Rejab tahun ke-5 kerasulan bersamaan 615 Masihi. Kalau awak boleh tengok pada peta pada muka surat 56 ni, di mana umat Islam berpindah, inilah dia. Kalau awak boleh tengok tu Mekah di seberang laut tu, di Habsyah. Mereka berpindah ke Habsyah. Maka mereka, orang Islam yang pertama berhijrah ni, dia melalui jalan laut lah. Okay. Kenapa mereka tak pindah ke Madinah je? Madinah lagi dekat. Kenapa mesti ke Habsyah? Sampai kena naik kapal semua dia pindah ke Habsyah. Agak-agak kenapa? Saja je, tak ada dalam buku ni. Saja tanya. Siapa boleh jawab? Agak-agak sebab apa? Isyad, Khairin Arifah, agak-agak kenapa nak berpindah ke Habsyah ni? Jauh tu. Baik pindah kat Yaman tu sebelah aja kat Mekah tu. Sebab apa agak-agaknya? Fikir logik lah saja je saya tanya soalan ni. Dah petang ni mengantuk sikit kan. Sebab apa? Sebab tak tahu. Sebab tak tahu Ada peperangan. Sebab ada peperangan. Tak, Ustazah kata kenapa tak pergi berhijrah kat tempat dekat-dekatnya. Pergi Habsyah kan jauh. Kenapa tak pergi dekat Yaman tu lagi dekat? Pergi Habsyah kena naik kapal. Apa? Ya, Iman Syah, cuba try jawab. Supaya orang yang bukan Islam tak ganggu lagi. Betul. Supaya orang bukan Islam tak ganggu lagi. Tapi soalan Ustazah tanya, kenapa pergi jauh-jauh sangat? Kenapa tak pergi yang dekat? Ya, Khairin Arifah, cuba jawab. Sebab orang Islam ni sakit ni. Dia sikit betul. Bagus, sebenarnya awak faham kenapa berpindah tu. Itu menghadapi kesukaran. Okey, bagus. Siapa ni? Aqsa. Aqsa nak jawab tadi kan? Sebab apa Aqsa? Tak. Okey, salah satunya sebabnya kalau pergi dekat-dekat orang kafir Quraisy ni boleh kejar lagi. Agak-agak pergi jauh penatlah sikit dia nak pergi kan. Jadi itulah dia sebabnya. Kalau pergi dekat ni senang untuk dia kejar orang Islam yang ni. Mereka tak sentiasa tidak berpuas hati. Dan waktu ni sebenarnya orang Islam pergi ke Habsyah pun secara rahsia yang untuk kali pertama ni. Dan sebab-sebab mereka berpindah macam Ustazah dah bagi tahu tadi, orang Islam ni dah disakiti, dizalimi dan juga diseksa terlalu keras oleh orang kafir Quraisy. Dan yang kedua, dah mendapat tentangan yang hebat sebab Islam ni mendapat tentangan yang hebat. Jadi sebab itulah kena hijrah. Jadi ada soalan nak tanya? Syed ada soalan ke? Ya? Syed nak tanya apa? Isyad tak dengar suara lah Isyad. Suara awak tak dengar. Awak nak tanya apa tapi saya tak dengar suara awak. Ataupun awak type. Saya tak dengar suara Isyad. Okey, jadi saya sambung balik. Nanti kalau Isyad nak tanya soalan, Isyad type Okey, jadi saya teruskan balik. Perpindahan kali pertama ini berlaku
seramai 15 orang yang mengikutinya. Okey, tengok pada muka surat 57 kan ada 15 orang. Tolong bulatkan perkataan tu 15 orang. Muka surat 57 atas sekali baris yang pertama. Bulatkan cikgu. Ya, Bulatkan 15 ya orang. bulatkan. Ya bulatkan. Iaitu Cikgu. betul dah bagus. Iaitu 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Tolong gariskan ataupun bulatkan. 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Macam ni cikgu. 10 orang lelaki dan 10 orang perempuan. Bukan 10 orang sayang, 5 orang perempuan, 5 orang. 10 lelaki, 5 perempuan. Ya, tolong gariskan ataupun bulatkan. Okey baik. Jadi penghijrahan yang pertama orang Islam ke Habsyah kali pertama tu 15 orang je, tak ramai. 10 tambah lagi 5 perempuan dan juga 10 orang lelaki. Cuba buat berapa orang lelaki? Semua orang buat berapa orang lelaki? 10 orang lelaki, 5 orang perempuan. Dan waktu tu orang Islam pergi ke Habsyah pada waktu malam. Antara salah satu sebab ni kalau kata pada sarjana sirah ni ilmuwan sejarah ni bagi tahu salah satunya inilah untuk mengelakkan dijejaki oleh orang kafir Quraisy. Jadi apabila mereka sampai sahaja di Habsyah, Ustazah ada lebih kurang 5 minit lagi insya-Allah nak habiskan. Mereka sampai di Habsyah, maka mereka disambut baik oleh Raja Habsyah yang bernama An-Najashi. Awak tengok pada muka surat 57, baris yang ke-5. Awal sekali An-Najashi. Tolong bulatkan perkataan muka surat 57, baris yang ke-5. Baris yang ke-5. Kiralah 1, 2, 3, 4, 5. Yang awal sekali An-Najashi ni. Tolong bulatkan. Dah Okay, good. Dan perpindahan orang Islam ini, yang pertama ni diketuai oleh menantu Nabi ataupun sahabat yang terdekat pada Nabi iaitu Sayyidina Osman bin Affan. Tolong gariskan perkataan Sayyidina Osman bin Affan. Dia sebaris dengan An-Najashi tadi tu, dia hujung sekali. Perpindahan pertama ini diketuai oleh Sayyidina Osman bin Affan dan ditemani oleh isterinya iaitu anak puteri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Boleh Cikgu. Ya, Haziq Ifan. Apa Haziq Ifan? Cikgu. Ya, siapa tanya ni? Cikgu yang kat sini ya cikgu. Ya, Iman Shah. Dari sini sampai ke sini Baris yang kelima hujung tu dengan Sayyidina Osman bin Affan. Betul. Sayyidina Osman. Betul. Betul Nasirah. Betul. Apa saya tunjuk kat Ustazah ya? Cikgu. Ya, betul. Yang ini ke? Ya sayang, Izzah, betul. Saya tunjuk kat Ustazah Okey, baik. Lupa lagi ni, cikgu ni. Okey, sekejap Ustazah sambung lagi sikit lagi dan nak habis masa ni. Jadi, orang Islam berpindah ke Habsyah waktu tu diketuai oleh siapa? Sayyidina Osman. Dia yang mengetuai perpindahan ke Habsyah kali pertama. Jadi waktu tu orang Islam pergi ke Habsyah 3 bulan sahaja. Selama berapa? 3 bulan. Tengok pada perenggan yang kedua muka surat 57 tu, muka surat 57 perenggan kedua, tolong bulatkan perkataan 3 bulan. Orang Islam berada di Habsyah selama 3 bulan. Perenggan yang kedua 3 bulan. Saya tunjuk ni jadi terbalik. Ni perenggan yang kedua 3 bulan. Jadi orang Islam yang berhijrah ke Habsyah pada kali pertama ini mereka berada di sana 3 bulan je. Sebab apa mereka ada kat sana 3 bulan je? Yang pertama sebab orang Islam dia mengalami kesukaran nak duduk dekat Habsyah tu. Sebab bilangan mereka sedikit. Berapa orang yang pergi ke Habsyah kali pertama? Berapa orang?
Ingat tak tadi saya cakap berapa orang? 15. Ya, betul. 15 orang. Berapa? 15 orang. 15. Baik, jadi sebabkan bilangan mereka yang sedikit, jadi mereka 15 orang. mempunyai kesukaran. Sebab tu mereka tak duduk lama kat sana. Yang kedua, sebahagian besar mereka dah mula merindui Mekah. Awak bayangkan kalau katalah awak kan 2-3 hari lah pergilah mana-mana, tinggalkan mak ayah awak rindu tak? Seminggu ke? 2 minggu ke? Duduk kat kampung kan? Ni belum lagi 7 bulan. 7 bulan ni lama. Sangat rindu. Sangat-sangat rindu kan. Jadi macam itulah dalam keadaan orang Islam yang berpindah ke Habsyah adalah Habsyah ni agak jauh lah daripada kota Mekah. Jadi mereka dah mula merindu halaman mereka iaitu. Dan yang ketiga, mereka disebabkan kenapa mereka berada di Habsyah selama 3 bulan. Yang ketiga sebab mereka mendapat berita mengatakan bahawa ramai daripada orang kaum mereka yang berada di Mekah telah memeluk agama Islam. Sebab itulah mereka berada di Mekah selama 3 bulan sahaja. Itu sahaja untuk hari ini, iaitu yang saya sempat nak berkongsi dengan anak-anak semua, iaitu perpindahan umat Islam ke Habsyah kali pertama. InsyaAllah pada pembelajaran seterusnya kita akan sambung lagi tentang pemulauan Bani Hashim. Bila mereka nampak orang Islam berpindah ke Mekah, orang kafir Quraisy nampak orang Islam berpindah ke Mekah, maka mereka pun tak terhenti di situ sahaja penyiksaan mereka, penindasan mereka. Apa yang mereka buat? Mereka sisihkan pula keluarga daripada Bani Hashim, yakni keluarga daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan tengok apa ceritanya, apa isi kandungan tentang pemulauan tu. Kita tengok apa cerita tentang pemulauan orang kafir Quraisy terhadap orang Islam waktu itu. Okey, boleh ke? Sedih sikit sebenarnya kalau nak cerita tentang pemulauan Bani Hashim ni. Boleh. Kan waktu itulah isteri Nabi tertidur tinggallah tulang belulang. Lalu kuruslah. Okey, jadi nanti kita akan tengok insya-Allah pada perkongsian akan datang saya akan share tentang pemulauan keluarga Bani Hashim, dan juga bila berlaku macam ni dia akan berlaku lagi perpindahan ke Habsyah kali kedua. Kalau hari ini kita cerita tentang perpindahan ke Habsyah kali pertama, nanti kita akan cerita pula perpindahan ke Habsyah kali kedua. Okey. Jadi setakat tu sahaja untuk hari ini. Ada soalan ke nak tanya? Ada soalan? Ada 3 minit lagi insyaAllah. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, saya nak buat kesimpulan sikit. Hari ini kita belajar tentang perpindahan umat Islam ke negeri Syam, ke negeri Habsyah kali pertama, yakni berlaku pada tahun ke-5 kerasulan. Sebab dia umat Islam ada 2 sebab. Sebab dia orang Islam telah disakiti, dizalimi, diseksa, dan yang kedua sebab Islam sendiri telah mendapat penentangan hebat daripada orang kafir. Berapa orang yang pergi berpindah ke Habsyah? 15 orang. 5 orang lelaki dan juga 15 orang. 10 orang 10 orang lelaki dan juga 5 orang perempuan. Okey, dan diketuai oleh siapa yang mengetuai? Saidina Uthman bin Affan. Baik. Dan juga yang terakhir yang perlu awak ingat ialah perpindahan umat Islam ke Habsyah kali pertama berlaku berapa bulan? 3 bulan sahaja. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Untuk setakat itu sahaja, dan juga saya nak bagi nasihat, jangan lupa jangan tinggal solat 5 waktu yang pertamanya, yang kedua jangan lupa mengaji setiap hari, dan yang ketiga tolong bantu ibu ayah di rumah. Boleh lengkapkan buku rekod pengukuhan ibadah. Boleh? Okey, ada lagi soalan sebelum saya nak keluar ni? Ada. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Boleh tugasan awak, Ustazah akan minta untuk awak lukis peta ni peta Nabi berpindah. Lukis balik peta ni. Nanti Ustazah akan bagi kat ibu bapa awak lah tugasan untuk hari ini. Ya, ada soalan? Kat mana cikgu? Peta pada muka surat 56. Yang peta ni. Kena lukis peta tu cikgu. Ya, lukis peta ni. Ada sebab kenapa Ustazah? Kertas. Ya, lukis pada kertas.
Okay, boleh Boleh. Itu saja untuk hari ini. Saya minta maaf saya ada silap. Aku jaga kesihatan, jaga diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Jangan risau yang tak ada dalam ni, insya-Allah Ustazah akan record, Ustazah akan post dalam YouTube, insya-Allah.